Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan tugasan falsafah dan isu semasa yang berkaitan dengan tajuk positivisme. Pertama, kita lihat pada definisi positivism. Positivism adalah satu teori falsafah yang menyatakan bahawa pengetahuan tertentu positif adalah berdasarkan fenomena semula jadi sama ada sifat dan hubungan mereka. Ia berpendapat bahawa pengetahuan yang sah, iaitu kepastian atau kebenaran, hanya didapati dalam pengetahuan posteriori. Positivism juga berpendapat bahawa masyarakat seperti dunia fizikal beroperasi mengikut undang-undang umum. Tokoh-tokoh positivism yang pertama adalah Auguste Comte dan John Stuart Mill. Auguste Comte menjelaskan bahawa munculnya ilmu-ilmu alam yang tidak boleh difahami secara langsung tanpa mengetahui dari sejarah perkembangannya yang mempunyai 3 tahap, iaitu tahap teologi, tahap metafisik dan tahap positif. John Stuart Mill memberikan landasan psikologis terhadap falsafah positivism. Ini kerana psikologi merupakan pengetahuan dasar bagi falsafah ini. Positivism mempunyai beberapa ciri, antaranya ialah nominalism, phenomenalism, reductionism dan naturalism. Kesemua ciri-ciri ini berkait rapat, iaitu dalam menghuraikan sesuatu perkara, istilah melalui peristiwa-peristiwa nyata ataupun pengalaman, bukan sahaja merujuk kepada pengetahuan. Pengaruh positivism adalah terhadap 3 perkara, iaitu terhadap penegakan hukum, terhadap logis dan terhadap sosial. Melalui penegakan hukum, aliran ini berpendapat hukum seharusnya ditulis sehingga tiada norma hukum lain di luar hukum ini. Melalui logis, ia menganggap bahawa perasaan dan nafsu manusia diambil kira, bukannya pertanyaan secara ilmiah seperti pertanyaan kehidupan setelah mati. Manakala terhadap sosial, positivism menganggap perkembangan pemikiran manusia adalah secara bertahap. Comte menganggap bahawa perkara terakhir yang harusnya dicita-citakan oleh manusia, manakala pada awalnya hanya sekadar persiapan. Seterusnya kita lihat pada ciri yang disokong dan yang ditolak. Bagi ciri yang disokong, logik sesuatu ilmu pengetahuan mestilah secara universal. Ilmu pengetahuan secara ilmiah adalah untuk menggambarkan sesuatu fenomena untuk diamati, dan penelitian ini mestilah difahami melalui indera. Bagi ciri yang ditolak pula, rosaknya nilai-nilai spiritual atau kemanusiaan adalah berpunca daripada kajian biologi yang ditransformasikan kepada kajian sosial. Manusia akan kehilangan makna, seni dan keindahan maupun kesenangan yang tiada sehingga mereka tidak merasai kebahagiaan. Ciri yang hanya melihat pada yang nampak tidak dapat menemukan pengetahuan yang nyata. Dari aspek perkembangan ilmu, antara amalan dan tindakan, kumpulan positivism ialah mereka berpendapat bahawa asas-asas ilmu pengetahuan yang sepadu mestilah ada dalam membentuk sesebuah masyarakat. Setiap ilmu pengetahuan mestilah bersifat universal dan dalam proses perkembangannya ialah mesti melalui setiap peringkatnya terlebih dahulu dalam mencapai hakikat ilmu pengetahuan tersebut. Pengaruh positivism dalam bidang agama muncul pada abad ke-19 dan didasarkan oleh beberapa prinsip. Ia menganggap bahawa fakta sesuatu hukum dilakukan atau diciptakan oleh orang-orang tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kewibawaan. Positivism hukum boleh dibezakan melalui 2 cara, iaitu yang pertama ialah aliran hukum positif analitis atau dikenali sebagai positivism sociologis yang dikembangkan oleh John Austin. Seterusnya ialah aliran hukum murni atau dikenali sebagai positivism yuridis yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Seterusnya ialah perkaitan antara isu semasa dengan bidang agama. Isu semasa yang kami pilih ialah kehalalan vaksin bagi umat Islam. Manakala tajuk yang kami pilih ialah COVID-19 menurut perspektif Islam. Antara isu yang dibangkitkan dalam kes vaksinasi ini ialah bahan yang digunakan untuk penghasilan vaksin tersebut diambil dari sumber yang haram untuk umat Islam, misalnya DNA khinzir dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga sesetengah masyarakat yang percaya bahawa COVID-19 ini merupakan salah satu konspirasi jahat yang diatur oleh Organisasi Kesihatan Dunia iaitu WHO untuk mengurangkan dan mengawal populasi penduduk dunia. Mereka beranggapan bahawa plan bilioner Bill Gates bertujuan untuk menjayakan plandemik iaitu konspirasi Yahudi. Pada masa yang sama, isu kesan sampingan suntikan vaksin juga turut dibangkitkan.
Dakwaan-dakwaan berat yang dikeluarkan oleh golongan ini pastinya sedikit sebanyak menimbulkan kegusaran dalam hati umat Islam. Hal ini kerana kita sedia maklum bahawa Islam melarang umatnya menggunakan sumber yang haram. Namun begitu, menurut perspektif Islam, vaksinasi yang telah dihasilkan ini telah mengalami penyucian bahan dengan menggunakan kaedah fiqh Islami yang dikenali sebagai istihalah dan istihlak. Istihalah bermaksud proses semula jadi yang memberikan kesan perubahan hukum dari haram ke halal. Manakala istihlak pula bermaksud bahan haram yang sedikit bercampur dengan bahan suci yang lebih banyak menyebabkan sifat-sifat bahan haram tersebut hilang kerana sifat bahan suci yang lebih banyak. Seterusnya ialah hukum vaksin yang mengandungi bahan haram. Jika ada vaksin lain yang lebih suci dan diyakini sumbernya, maka tidak boleh digunakan vaksin yang ada unsur haram tersebut. Perkara ini telah menjadi asas dalam fatwa-fatwa mengenai vaksin. Manakala jika tiada vaksin alternatif yang suci tetapi keadaan bersifat darurat, maka vaksin yang ada unsur haram tersebut boleh digunakan bagi menyelamatkan nyawa. Hal ini kerana menjaga nyawa merupakan salah satu objektif syariat Islam. Sebagai contoh, vaksin meningokokal meningitis mensiwak yang diambil daripada sumber lembu adalah harus, manakala vaksin meningokokal monomer yang diambil daripada unsur bovin avian adalah haram kerana ia diambil daripada sumber babi dan itik. Untuk pengetahuan semua, vaksin COVID-19 ini diperbuat daripada mRNA di mana vaksin ini tidak menggunakan virus hidup dari COVID-19 dan ia tidak terlibat dengan unsur haram. Pembuatan vaksin juga telah berlaku penyaringan, penyucian dan pemurnian berulang kali sehingga bahan asal itu tidak dapat dikesan pada peringkat akhir vaksin. Okey, baiklah, sekarang kita teruskan dengan perkaitan antara isu semasa dengan ciri-ciri aliran pemikiran positivisme. Definisi vaksin. Menurut WHO, vaksin adalah persediaan biologi yang meningkatkan imuniti badan manusia kepada penyakit tertentu. Ilmu sains yang digunakan dalam pembuatan vaksin adalah bertepatan dengan ciri pemikiran falsafah positivisme. Seterusnya ialah amalan dan tindakan kumpulan yang dipengaruhi oleh aliran falsafah positivisme. Ketika ini, ramai di kalangan masyarakat kita yang mempersoalkan dan memperbesarkan isu vaksinasi ini. Hal ini kerana kandungannya yang diragui mengandungi bahan tidak halal seperti janin dan daging khinzir. Walau bagaimanapun, fatwa antarabangsa mengambil pendekatan istihalah iaitu bahan terlarang boleh digunakan pakai sebagai ubat-ubatan. Dalam konteks ini, mereka mengumumkan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan penggunaan oleh golongan ditetapkan kerajaan seperti warga emas dan petugas barisan hadapan adalah wajib. Cadangan penambahbaikan isu berdasarkan falsafah sejahtera. Jika alasan tiada kemudahan atau capaian internet tidak begitu baik, maka kerajaan perlu menyediakan beberapa cara atau pilihan lain untuk mendaftar seperti secara manual di pejabat kesihatan, klinik kesihatan, hospital kerajaan dan swasta. Selain itu, pihak kerajaan juga perlu mempercepatkan tarikh akhir pendaftaran untuk program ini bagi menggalakkan orang ramai untuk mendaftar vaksinasi ini dengan kadar segera. Sementara menunggu tarikh akhir pendaftaran, semua pihak perlu memperhebatkan lagi gerakan menggalakkan rakyat mendaftar dengan memberi tumpuan kepada penduduk di luar bandar dan di daerah terpencil. Cara pelaksanaan terhadap cadangan yang diberikan. Pertama, kerajaan mempunyai kuasa untuk menetapkan hukum mubah, contohnya harus kepada wajib, dan berdasarkan kemaslahatan sebagaimana larangan Saidina Umar bin Al-Khattab ke atas penduduk Madinah yang memakan daging selama 2 hari berturut-turut pada zaman baginda memerintah. Kedua, mengikut maqasid al-syariah adalah tanggungjawab kita untuk memelihara agama dan akhlak, iaitu memelihara hidup dan kesihatan, memelihara keturunan, akal serta kekayaan. Ketiga, selain ilmu dan pengetahuan tambahan diberikan pada pakar terbabit,
Perlu juga ada kawalan media supaya tidak berleluasa tomahan dan pendapat anti-vaksin yang menyebarkan agenda mereka.